حمدا يوافي نعمه ويكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم زدنا علما وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك وعلى مغفرتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة وأموالنا من الربا وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Persoalan ikhtilaf. Yang Nabi kata ikhtilaful ummati rahmah, perbezaan pendapat dalam umatku rahmat. Sudah hang nak pegang, hang pegang. Tapi hang tak boleh kata orang lain pegang salah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Balik kepada adab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata, kami dulu pun berkelahi. Bahasa kita nak duduk faham lah. Oh, no, takkan Imam Syafi'i kata kami dulu berkelahi. Tak, terjemahan dia lebih kurang macam tu lah makna kita. No, maksudnya nak buat apa? Kami ulama sama-sama kami dulu pun tak setuju di antara satu sama lain. Tapi walaupun tak setuju, masing-masing menghormati pendapat orang lain. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Mereka tak kata kawan ni sesat. Mereka tak kata kawan ni sesat. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Maknanya tetap berpegang, hana amai-amai, tak ada masalah. Pakai ra'i di antara satu sama lain. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Hormat pendapat orang lain, tak ada masalah. Hidup harmoni, pakai peganglah masing-masing dengan, tapi dengan ilmu, bukan dengan pendapat sendiri, tapi dengan ilmu di atas muka bumi Allah. Tapi lah ni jangan hang berlain sikit ya sat lagi, berlain sikit ya sat lagi. Oh, ni tak boleh. No? Tambah pula main-main lah kita kata dalam keadaan tadi amalan. Oh, ini bukan amalan Nabi. Habis cerita. No, habis cerita. Tak betul ni salah. Salah tu kalau ikut kaedah sampai, oh, tak boleh amal, sesat. Sesat habis. Nah, yang kita duk tahu sesat ni hang tolak Quran, tolak hadis, sesat lah. Dan yang syoknya dia nampak hak sesat tu lebih besar daripada sesat tolak Quran, tolak hadis. Yang tu yang syurah. Kadang kala dia nampak contohnya, kalau ikut kaedah contohnya, kadang tak baca kunut dengan baca kunut, tak baca usuli dengan tak sebut usuli dengan sebut usuli, yang tu lebih besar daripada hak yang duk tolak hudud. Hak tolak hudud dia kata yang tu biasa. Biasa. Hang kata biasa, hukum Tuhan boleh buat biasa. Dia ingat Tuhan tu buat menekan dia, kan maknanya kot buat biasa. Hak Tuhan, hak yang ni tak ada masalah. Nak baca, sah nak baca, sah. Tak baca, sah nak, sah. Tak ada masalah apa. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. No? Itu maknanya korban. Tak ada masalah. Korban ikut dia punya syarat dia dan kaedah dia sempurna. Tak ada masalah. Buatlah lagu manapun. Itu persoalan dia untuk mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. No? Ini maknanya. Tu yang kadang kalau dia lebih tekut hak yang ni. Contohnya macam disebut korban, dalam masalah korban timbul masalah. Betul lah Nabi kata kalau boleh kita ni bila masuk raya sampai kita sembelih korban, jangan buang kita punya dapat bulu-bulu dan juga kuku kita dan sebagainya sampai kita sembelih lah. Dalam keadaan tadi dia punya takut tu, tuan-tuan. Walaupun dia duk hobi dia gigit kuku dan tarik ke tu, takut lagi. Oh, tak boleh, berdosa. Memang ada ulama kata haram. Tapi hukum jumhur dia kata makruh. Yang tu saja. Makruh ni berdosa sampai pangkat ni ada. No? Tapi tang dia karat tak baulah. Yang tu yang dia masalah, karat tak apa. Weh, tak apa no. Ni habis hak kapiak yang kata kalau kita laksana hudud 1.2 juta rakyat tak akan dapat kerja. Menghina hudud. Kebanyakan negara yang mengamalkan hudud semua negara korup. Oh, tak apa. Pasal apa tak apa? Zimmi.
Ya main mana zimmi kita tak tahu tuan-tuan dalam keadaan tadi no. Ni hak yang ni tak kata apa pun. Lama tak dengar seorang yang kata dalam keadaan tadi, oh tak boleh, yang tu kata tak kata harbi. La ilaha illallah. Hamai mana harbi dan zimmi ni? Syarat nak jadi zimmi dan harbi bagi sesebuah masyarakat dalam kapiak dalam sebuah masyarakat, negara tu perlu negara yang mengamalkan syariat Allah Subhanahu wa taala, kata Maududi. Itu persoalannya. Kapiak kita dalam negara kita ni tuan-tuan, kapiak yang dia belum mengerti Islam, tentu tak teribu harbi. Mana boleh? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Mana yang kata pelik masyarakat kita? Itu yang dia, kalau benda macam ni pun tak ada masalah. Itu yang subuh tak semayang, semayang raya dia semayang. Sungguh semayang raya marah lah. Main tengok duk khutbah dah. Main tengok duk khutbah dah dalam keadaan tadi. Dia pun kata ada can, tak semayang lagi ni. Itu persoalannya. Tetapi khutbah orang salam semua. La ilaha illallah. Pergi marah kat jawatan kuasa. Awak semayang awal sangat. 8.30. Awak semayang awal sangat. Habis subuh dia semayang tak? Lah tak semayang subuh tadi. Nah, hak yang ni sunat. Biar pergi kan dia nak semayang bukan berapa. Tak dan tak apa, tak ada masalah. Hak subuh tadi ni. Ini tak ada masalah. Tu yang kata tadi ni, masyarakat kita tu dalam keadaan tadi. Sebab itu jangan tambah tui lah. Saya kadang-kadang lemah pun kita nak menjawab. Kalau orang tak mengajar ni boleh kagak. Kalau kita duk mengajar ni kadang Allah kita mai ni nak jawab telefon ni. Ni macam mana ustaz? Kami duk amai tetap dia mai hebat kata tak boleh buat. Lah, macam mana nak cerita tuan-tuan? Hukum bukan boleh duk jawab mudah-mudah lagu tu. Dia kena buka kitab, buka apa-apa semua dalam keadaan tadi. Payah cerita. Bila kita kata, nak kena buka kitab lu. Lah, tak boleh jawab lah kah? Dia ingat kita ni siapa orang menyangkut tuan-tuan. Mudah kan nak buat keluar. Yang boleh ijtihad ni ialah ulama-ulama dulu. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi masalah, tambah masalah kat kita. Lah ni biar kita ni maknanya terpecah pun ialah asas. Iaitulah orang yang mau kepada Quran dengan orang tak mau kepada Quran. Selesai masalah tuan-tuan. Yang ni yang duk tambah tu. Satu lagi yang duk tambah tu paling hebat ni nak bagi rosak masyarakat lagi sama dia tuan-tuan. Ialah mereka-mereka yang tak duduk dalam perjuangan dan jamaah, kemudiannya mereka duk hentam jamaah. Yang ni duk tambah tu cukup masalah ni tuan-tuan. Dia bila dia tak duduk dalam jamaah, dia tak faham maqasid syar'iyah berdasarkan siasah syar'iyah. Dia tak faham. Dia tak faham tuan-tuan. Bila tak faham dia hentam apa lah semua. Dia bubuh kok no, bubuh kok ni. Tapi yang syok hak dia ada bubuh tu, hak kuat kerat tepuk tangan. Lah senang kerja kami, tak ada buat kerja apa dah. Duduk saja kami. Hampa tolong buat pula dalam keadaan tadi no. Yang ni orang yang paling bahaya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala no. Sebab itu kita kena ada sifat lebah. Apa dah sifat lebah? Dia hinggap, dia ranting yang rapuh sekalipun, ranting tak patah. Ini sifat orang yang beriman. Maksudnya senang faham. Ulama tasawuf kata senang ya. Imam Al-Ghazali kata apa dia? Kita tak mampu buat baik, kita terus duk buat jahat, kacau orang. Senang faham, tak ada masalah. Kita tak reti, buat cara tak reti. Senang, masalah dah. Tak ada masalah apa. Kita tak tahu contohnya, buat cara tak tahu, jangan nak buat pandai. Senang, bukan susah mana. Contoh, kita walaupun alim, tapi tak duduk dalam jamaah dan perjuangan. Jangan duk hentam jamaah. Hang tak usah duk sentuh lah. Macam contoh ada seorang, nama abang siapa dia tuan-tuan no? Dia hentam isu-isu semua ni, isu abang semua. Yang syok isu abang. Mana model dia, model abang Itu soalan lah. Abang pula utusan Malaysia pula tuan-tuan. Allah no? Main duk hentam dalam kuliah ni. Itu soalannya. Lepas tu puak-puak kita ni geram dengar hangat telinga. Tanya ustaz, tahu tak cerita betul ni? Saya itu politik tak mau, saya no comment. Tadi hang cakap apa? Tadi hang cakap apa? Kalau hang tak mau komen, no comment, tak usah komen langsung. Senang faham. Terus ikut kita, terus ajak tu dah. Tak usah komen apa. Abang senang. Baru hang tu orang tak gaduh nak sakit hati. Ni dah mula komen hentam. Bila orang nak tanya balik, nak buat penjelasan semua, saya no comment. Itu politik, saya tak mau politik. La ilaha illallah. Kalau tak mau tak usah langsung lah. Ni tak mau no. Macam cerita orang makan kenuri lah no. No. Ni tuan rumah, ayam ada ayam. Ni pasal tak makan daging. Tuan rumah pun ketiak cari ayam lah, mai satu untuk sehidang ni no.
Lepas tu mai pula dah umai ayam sikit punya. Ikan ada ikan ni, ayam dengan ayam tak makan daging tak makan. Kok mai pula pergi cari pula gulai ikan rumah jiran semangkuk, mai pula tak ni, you know. Lepas tu yang syok ni lain daripada ikan daging ayam mana tak? Tak makan ikan, tak makan daging, makan ayam tak makan. Tak tahu. Cari telur ayam kena goreng telur ayam pula buat mai, you know. Tak, yang ni apa tak makan. Mati bang senang dalam keadaan tadi. Buat mai semua tuan-tuan yang syok. Buat mai sekali tengok talam tu habis semua. Siapa makan tak tahulah tuan-tuan dalam keadaan tadi. Nusah orang dah sedia sudah makan. Tak makan tu sama makan lah. Makan dekat mana ada, orang sedia sudah ni. Yang tapi salah tuan rumah lah. Tuan rumah berkata, apa tak ada minta. La ilaha illallah. Tu saya kata lagu tu lah. Apa tak ada minta. Dia minta semua tak ada. Ada lah minta pihak abang. Apa tak ada minta. Salah tuan rumah lah. Yang ni tak nak salah kat orang minta pun tak boleh. Dia kata makan. Apa tak ada minta? Dia minta sungguh lah. Minta ayak diuberi kahani tiwa baru padan muka dia. Bihabak kata, apa tak ada minta? Jenis orang macam tu. Maknanya biar kita ni kalau ikut kaedah senang fahamnya tuan-tuan, senang fahamnya. Kita tak tahu jangan sebut. Senang faham lagu tu. Kita ni pula jangan bagi modal surat abang lah ni tuan-tuan. Sebab surat abang lah ni Allah tak tahu orang tak guna modal dah. Tak guna modal dah. Sampai tak pergi di masjid pun orang tak ambil. Tak tahu lah belah tempat saya tu. Tempat saya di masjid belah tempat saya tu. Orang tak siapa buat mai tu lah. Mari jemaat mai tak. Bukan tak sikit ni tak banyak. Ambil bila hujan waktu tu. Orang sanggup kena hujan tak bagi. Kalau tak ambil surat abang tu diorang buat dah tak ambil. Tu dia sampai pangkat tu tak tahu nak bak dengan orang macam mana tu. Tak ambil. Punya orang meluat sampai pangkat tu dalam keadaan tadi. Tak tahu. Kita pula pergi guna model surat abang. Habis cerita. Nak kata apa lagi tuan-tuan. Dalam keadaan tadi di atas muka bumi Allah. Sebab itu kalau dia jenis lagu ni. Dia tak sentuh langsung. Dah dia bukan politik. Bukan bidang dia. Dia pun tak mau politik. Tak usah sentuh. Mengajak risau sudah. Tak ada masalah apa. Itu maknanya. Sebab itu jadikan sifat lebah ni kat kita. Sebab itu kita ni senang. Tak boleh buat baik, jangan buat jahat. Senang salah. Kok lah orang kata saya ni tak boleh nak buat baik, sembahyang sunat apa tak boleh, tak apa. Tak usah buat jahat, sudah. Selesai masalah. Imam Ghazali kata senang, dia bagi petua yang tu. Ada orang yang bagi bertanya dia, saya tak boleh buat baik, tak usah buat jahat. Selesai masalah. Itu senang, mudah, perkara yang paling mudah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang ni yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah kalau tiga benda ni ada kepada kita, insya-Allah kita benar-benar mendapat keridhaan Allah. Saya ulang balik. Sifat mukmin dengan lebah kesimpulan malam ni tuan-tuan, iaitulah in akalat thayyibah. Jika dia makan daripada yang baik. Lepas tu wa in wada'at thayyibah. Dia buat keluar sesuatu yang baik. Lepas tu yang ketiga wa in waqa'at ala 'audin nakhrin lam tukrah. Iaitulah bila dia hinggap di satu dahan yang rapuh, dia tidak akan merosakkan dahan itu. Maksudnya orang yang mukmin ni bila dia duduk dalam satu masyarakat yang rosak. Masyarakat kita masyarakat rosaklah. Rosak masyarakat kita ni. Masyarakat rosak, dia bukan pergi tambah rosak. Dia usaha nak bagi baik, bukan nak bagi rosak. Senang faham lagu tu. Jangan nak pergi tambah masalah lagi tuan-tuan. Dah lah masyarakat kita dah jadi serabut perut dah satu macam dah. Pergi tambah serabut perut pula lagi tuan-tuan. Yang ni masalah. Macam satu orang dia kata, payah ustaz mengaji. Mai ustaz ni habaq lagu lain. Mai ustaz ni habaq lagu lain. Mai ustaz ni habaq lagu lain. Yang mana satu betul? Lah senang kau usah mengaji. Senang betul terus senang faham. Itu hujah dah. Selesai masalah. Ni lah kita maknanya kita tu sampai mengaji senang duduk kedai kopi sama-sama kita semua betul belakang, kita ni satu Malaysia belakang. Selesai masalah dalam keadaan tadi. Jadi jangan duk tambah tu. Sebab itu dua benda lagi to be continued. InsyaAllah kita sambung dalam kuliah kita yang akan datang. Benda yang boleh merosakkan kita seperti mana yang disebut oleh Syekh Zunnun Al-Misri rahimahullah. Cukuplah sebagai satu tazkirah pada malam ini.
Saya nak minta maaf banyak-banyak kalau dah silap dan salah di pihak saya. Yang baik daripada Allah, yang lemahnya saya walaupun hakikat utama tetap daripada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita tunda perjumpaan kita ini pada waktu yang lain dengan kita hadiahkan Fatihah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat, ijma' ulama dan sebagainya. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. Tadi pernah satu pilihan raya di Kelantan, pilihan raya kecil, iaitulah masa tu Parlimen Pasir Mas Hulu. Pasir Mas Hulu kalau Harla ni rentau panjang. Waktu tu antara manifesto utama Puak Karak ni tuan-tuan dalam keadaan tadi, apa dia punya manifesto dia? Manifesto dia ialah nak lengkapkan jalan utama. Jalan besar lagi kalau nak sedia, senang. Nak daripada kira daripada Pasir Mas nak pergi rantau panjang, nak kira jalan dia highway. Maknanya dua lorong dalam keadaan tadi. Tak apa? Cerita macam-macam kat orang Pasir Mas Hulu ni. Lepas tu pemilihan raya menang. Bukan menang depa, bukan menang kat. Dan tarik. Tu dia kelaku jahat tak jahat tuan-tuan. Buat sudah. Dah, tarik pasal apa? Saya tak menang. Tarik buat mana? Buat mai pindah di Temerloh. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi tuan-tuan. Cuba kita tengok. Ini sifat manusia biasa. Hang tak sokong aku, takkan aku nak bagi kat hang. Itu persoalan dia. Patutnya lagu tu manusia, Tuhan tak. Kita tengok dalam kes ni, Tuhan tak. Tuhan bersifat maha pengampun, maha penyayang, dan bersifat keadilan. Kadang-kadang fikir tengok, adilkah lagu tu? Hak mukmin, hak taat kepada Allah tadi, tauk jala pun bismillahirrahmanirrahim dengan doa apa semua, ikan sekok pun tak ada. Hak yang kafir tadi, kelepok naik, sambil duk naik, sambil duk tayang pula ke yang mukmin tadi. Yang sakit punya korang ajaknya tuan-tuan. Duk tayang pula, duk tunjuk pula, duk pindah. Dapat kawan tu pun biang pi lah. Ini orang mukmin biasa, tak ada masalah apa, ambil lah, tak ada masalah apa. Leh petang tu boleh buat naik juga seekor ikan. Tu pun kecil ya tuan-tuan. Kecil ya. Hak kawan tadi ni berpuluh-puluh kilo balik. Dia pun tak ada masalah apa. Alhamdulillah. Malaikat rupanya duk perhati di langit. Dua malaikat. Ini menunjukkan Nahabak kata ilmu malaikat juga tak sampai kepada ilmu Allah. Malaikat pun lemah, makhluk biasa juga. Maknanya yang sebab itu bila kita mengaji sifat ilmu, kita baca dalam surah ayat kursi itu, maknanya ilmu Allah meliputi segala-galanya. Nahabak kata Nabi pun dia ada benda yang dia tak tahu. Malaikat pun ada benda yang dia tak tahu. Jin pun ada benda yang dia tak tahu. Tu kalau kita buka tafsir ayat kursi tu, kalau kita buka lah Ibnu Katsir ke Qurtubi, dia cerita apa malaikat tak tahu tuan-tuan. Banyak malaikat tak tahu. Banyak antara malaikat tak tahu. Pernah satu malaikat terpandang di pintu neraka tu. Satu ketika malaikat terpandang, akan ada seorang di kalangan malaikat, akan ada seorang di kalangan malaikat yang akan masuk neraka. Pakat takut semua. Nak takut buat apa? Kalau dia tahu siapa-siapa, tak payah dia takut lah. Tapi tak tahu. Tu yang pakat ramai-ramai pergi jumpa Iblis. Masa tu Iblis pengulu dia, nama dia Azazel. Tok pengulu dia mah. Tok pengulu, kami nak minta kat Tuhan boleh. Tapi hang tok pengulu, tok guru kami pula lagi berkat. Minta lah. Kami amin sudah lah. Dia minta lah. Ya Allah, selamatkan mereka semua daripada api neraka. Dia buh depa, dia tak buh dia sama tuan-tuan. Dia buh depa. Itu masalah. Bubuhlah, selamatlah kami semua. Dah depa semua. Nak bang kata apa pasal apa dia jadi lagu tu? Satu asbab pasal ini kehendak Allah, satu. Tapi nak bang satu lagi, dia berasa diri dia besar dah waktu tu. Lepas itu dia berasa dia tak perlu kepada keselamatan daripada Allah. Lepas itu orang yang dia payah nak berdoa, orang ni takabur. Macam
Macam Iblis Tazar. Iblis Tazar ni, dia merasa diri dia tak apa. Tak perlu kepada doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak apa. Tak ada masalah. Tu kita ni kena jaga-jaga tuan-tuan. Cara tengok berapa kali kita doa. Patutnya kalau hang segan lagu mana pun 5 kali ya. Lepas sembahyang. Tu pun lepas sembahyang jemaah lah. Amin. Amin. Lepas sembahyang seorang. Tak ada pasal ya. Apa dia baca om tak tahu no. Apa dia kata om tak tahu dalam keadaan doa apa? Doa apa? Ini tanda sombong. Itu persoalannya. Sebab itu Iblis. Pasal apa dia guna depa? Pasal apa dia guna depa tuan-tuan? Pasal dia merasa diri dia hebat. Tak perlu dah. Alah-alah. Dia seorang malaikat. Dia bukan malaikat lain. Selamat. Itu menunjukkan malaikat tak tahu. Nabi pun ada yang Nabi tak tahu. Itu persoalan ni. Sebab dia makhluk. Dia pun ada yang tak tahu. Contoh tak tahu. Pernah satu ketika, kalau tak salah saya, peperangan Daumatul Jandal. Buka balik sirah. Bagaimana iaitulah kira beberapa puak. Beberapa puak di kalangan puak Arab ni. Sebenarnya mereka ni memanglah bukan musuh Islam lah. Cuma dihasut oleh puak Quraisy dan puak-puak musuh Islam yang lain. Bila dihasut, mereka buat perancangan berjanji. Buat macam nak masuk Islam. Pergi jumpa Nabi. Buat nak masuk Islam. Suruh Nabi hantar pendakwah. Dan mereka pun habaq, kami 3-4 puak ni nak pendakwah. Biar ramai sikit tak apa. Biar ramai sikit tak apa. Dan kalau boleh pilih hak yang boleh Quran tu. Pasal apa? Pasal kami nak bagi faham tengok Quran dan sebagainya dalam keadaan tadi. Nabi pun hantar. Nabi hantar, dan inilah dia menerbitkan kesedihan yang betul hebat. Dan Nabi diriwayatkan 70 orang hafiz Quran, orang yang hafal Quran terbunuh dalam peperangan Daumatul Jandal. Secara khianat, kononnya mereka nak masuk Islam, rupanya ada. Maka orang, dan biasa nak pergi dakwah nak bawa apa? Nak bawa senjata. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Yang ni lah maknanya Nabi cukup sedih. Kalau Nabi tahu, Nabi dah hantar, kata tuan. Itu persoalannya. Nak bak kata maknanya makhluk. Okey, tadi malaikat pun ada yang dia tak tahu. Lepas tu Nabi pun tak tahu. Jin lagi tak tahu. Senang faham lagu tu lah. Tu ada diriwayatkan bagaimana ketika dibina satu kota Nabi Sulaiman. Waktu Nabi Sulaiman diriwayatkan, Nabi Sulaiman tu duk perhati jin buat kerja. Sebab jin kena perhati tuan-tuan buat kerja. Kalau tak buat kerja, kalau tak perhati dia lari. Baik tu kalau kelaku kita berlaku tak kena duk perhati sangat. Ni jaga-jaga lah ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Dia jenis kalau tak perhati, dia belok kat daun. Dia duduk saja. Sekali tengok sereh mai. Dan pegang cangkui macam sungguh-sungguh. Tak kerja. Dan lalak peluh. Dia tak peluh tak mana pun. Tak buat kerja banyak mana pun. Tu jenis jin tuan-tuan. Dia kelaku jin lagu tu. Baik tu Nabi Sulaiman duduk perhati. Dia buat. Dia pun buat. Buat tak berhenti. Tetap siap. Bila siap, rupanya Nabi Sulaiman tu Allah Ta'ala matikan lama dah. Disebut dalam Al-Quran pada buka tafsir. Bagaimana lepas tu anak-anak dia gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Bila dia gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman tuan-tuan. Gerit tongkat Nabi Allah Sulaiman tu, maknanya tongkat tu jadi reput. Bila reput, Nabi Sulaiman pun rebah. Jin tu tahu kata mati. Jin kata, kepala jin 2, 3, 4 ekor jin kata, kalau aku tahu ni aku lari lama dah. Kalau aku tahu kata mati ni aku lari lama dah. Menunjukkan dia tak tahu. Itu persoalannya. Menunjukkan dari segi kisah ni nak abang. Ini ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Malaikat duk perhati. Malaikat kata, ya Allah, apa pasal ni? Hak kawan ni taat. Ikan kecil awak balik. Dia begitu taat kepada Allah. Hak kawan ni kafir. Tak tahu tengok-tengok tu dia. Dia buat balik banyak dan sebagainya. Apa kata Allah? Wahai malaikatku, Tuhan tengok hak dunia. Tuhan tengok hak dunia. Lah aku tunjuk isu habuan mereka di akhirat. Tuhan tunjuk kat malaikat. Habuan orang mukmin tu akhirat lagu mana? Habuan hak kafir tu akhirat lagu mana tuan-tuan dalam keadaan tadi. Lalu bila tengok malaikat kata apa? Kalau lagu tu tak dapat ikan langsung tak apa. Senang faham lagu tu lah. Tak dapat pom tak apa. Nak kira tak dapat pom tak apa. Dapat susah tak apa. Kita ni masalah duk tak nampak sana tu. Yang tu masalah dia duk tak nampak. Bukan nampak. Nampak kan tuan-tuan? Tak nampak. Cuba kalau kita ni sebenarnya boleh nampak. Boleh nampak. Bukan nampak dengan mata kepala. Tapi nampak dengan iman dan syuur yang kita duk ngaji selama ni tuan-tuan dalam keadaan tadi. Boleh nampak.
Nampak janji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Tapi pasal apa? Kita tak jadikan nampak. Yang ni pun semua lagu tu lah. Kadang-kadang kita masukkan tu semua ialah sumber yang tak elok dan sebagainya dalam keadaan tadi, no? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Okey, baik, itu yang pertama, sifat manusia yang beriman. Okey, hak yang ni 5 tadi, hak yang boleh binasa manusia 2, 3 lagi to be continued. Sebab kalau panjang cerita ni. Okey, kita balik ke kisah tadi, iaitulah Nabi kata sifat manusia yang beriman. Yang pertama macam lebah. Pertama sifat dia bersamaan, in akalat tayyibah. Bila dia makan, dia akan makan daripada sumber yang baik. Okey, satu. Yang kedua pula, wa in wada'at tayyibah. Ni sifat manusia yang beriman macam lebah. Okey, lebah ni jika dia buat keluar sesuatu, dia akan buat keluar sesuatu yang baik. Apa yang dia buat keluar yang baik, tuan-tuan? Dia makan tadi baik, dia buat keluar pun baik. Apa dia baik dia buat keluar? Al-asal, madu, honey, dia buat keluar cukup baik. Madu yang terbaik. Terbaik ni maksudnya, kata Sayyidina Ali, makanan yang terbaik di dunia, madu. Tanda baik apa dia? Madu tak akan rosak. Baik, itu kalau madu boleh rosak, tu bukan madu lah, yang gula. Senang faham tu lah. Bukan madu. Dia main habang sikit punya syok, no? Dia kata ni ustaz ni, madu mana ni? Gunung Tahana. No, gunung tahan. Nak pi tu bukan dia senang. Kena pi duduk, orang kata apa, naik gunung apa semua nak dapat. Berapa sebetulnya? RM10. La ilaha illallah. Berbaloi ke hampir sikit punya jauh. Apa semua. Dah ustaz, asli. Cuma biasalah, kita nak jual mahal-mahal tak mau ni, pasal kita ni satu perjuangan, ustaz. Nak faham? Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Kita ni pasal sama-sama Islam. Mana boleh duk ni, tak apalah RM10 nombor semua, no. Dia pun habaq lah kita betul-betul dia bang. Ni nak kenal hak asli ni dia lagu ni. Dia pun habaq macam-macam lah. Dia tunjuk buh di kuku, tak menitik lah apa semua. Tak tahulah kat dia, kita pun tak tahu dia tu. No. Tahu-tahu tengok-tengok basi. Padan dengan RM10 tu. Padan lah. Tak model RM5 pun tak tahulah dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia. Sebab madu betul tak rosak. Baik tu memang mahal. Senang faham tu. Pasal madu ni makanan yang terbaik yang disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Makanan yang terbaik di atas muka bumi Allah. Ini lebah buat pulang. Jadi orang yang mukmin pun, apa maksud dia? Dia masuk hak baik, keluar pun hak baik. Perkataan dia perkataan yang baik-baik. Tengok balik kita, hak keluar kita guna. Hak keluar kita guna. Baik tu kita tak boleh serupa dengan puak-puak tu. Tak boleh serupa. Jadi cerita tak salah. Depa boleh buat macam-macam. Tak apa. Esok kalau aku dapat, aku buat macam apa? Tak boleh. Kita serupa dengan depa. Senang faham, piduk sana. Lah pula lagu tu lah. Dah kelaku lagu tu, kena piduk sana. Dia tak boleh. Bila main duduk sini, dia lain lah. Dia kena keluar manfaat kepada manusia. Dia tak boleh dah. Dia kena dendam, kena buang apa semua, kena buang. Sebab keluar dia tu, keluar yang baik. Perkataan yang baik, tingkah laku yang baik, perbuatan yang baik akan keluar daripada dia. Itu sifat manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ni yang Nabi sebut, khairun nas an yanfa'u linnas. Sebaik-baik manusia ialah yang boleh bagi manfaat kepada manusia yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, persamaan di antara lebah dan juga orang yang beriman, iaitulah wa in waqa'at ala audin naqrin, jika dia hinggap di satu ranting yang rapuh, lam tukrah, dia tidak akan merosakkan ranting itu. Apa maksud dia? Maksudnya orang yang beriman, bila dia masuk dalam masyarakat yang rosak, dia bukan membawa dan menambahkan kerosakan, tapi dia menambahkan kebaikan dan islah. Dia boleh ubah masyarakat, bukan masyarakat boleh ubah dia. Ni kadang-kala kita duk kata beriman, kita pergi tambah tui lagi, tuan-tuan, tambah tui. Masyarakat kita dah terpecah dua. Pergi tambah bagi pecah lagi banyak-banyak lagi. Dia main macam-macam. Hak benar ikhtilaf pun nak bagi pecah lagi. Duk jadi utama pula duk bawa main. Dia kata, yang ni Nabi tak buat, sahabat tak buat, bid'ah dan sebagainya. Habis cerita tambah yang tu pula. Sebab saya nak kelai yang tu pula.
No, kita nak kelih benda besar tu ada lagi ni. Hak ni benda-benda ni kelih pula ke? Mai pula mak Nabi, pak Nabi masuk neraka. Pasal apa? Depa bukan Islam. La ilaha illallah. Nak bersyarah yang tu pula. Nak selesai yang tu pula. Mai Syiah pula. Allah sepasal pula. Dok pi tambah lagi. Dok bagi pecah lagi masyarakat kita. Padahal hak benda utama kalau ikut saya ni, hak pecah kita lah ni antara buat karat dengan tak karat ni senang tu ya, sudah. Bagi pecah ni sudahlah. Dok main tambah berapa lagi? Macam benda duk berazam benda besar-besar jangan. Tak sah lah. Kalau boleh, kalau berasa mampu pun mula ni, tak sah duk azam lah. Macam makit tengah malam, berasa malam ni larat ni, boleh buat 12 rakaat. 2 rakaat sudah. Tak usah duk buat sampai 12. Tak usah duk buat sampai 12. Pemuhung pasal malam ni ya rajin. Malam ni ya rajin tuan-tuan. Nak buat macam mana? Hak selalu jadi segan. Nak buat macam mana? Saya sebut malam ni ya. Orang kata apa Syekh Hasan. Selalunya Syekh Tan tuan-tuan duk kat kita ni. Malam ni ya Syekh Hasan. Nak tak usah duk buat sampai 12. Walaupun rajin kau nak tak usah 12. Tak usah 12. 2 sudah. Supaya maknanya kita akan rasa ringan. Kita akan rasa tak berat. Bila rasa tak berat, senang lah. Tak ada masalah apa. Makin 2 rakaat sudah. Mengantuk tidur pula. Tak ada masalah. Malah esok boleh 2 pula. Kalau malam ni 12. Payah banyak no. Payah cerita. Rupanya letih semayang ni. Ingat kok buat kerja. Letih semayang pun letih. No? Itu persoalan dia. Bukan semayang tu letih. Kita yang menjadikan ia letih. Macam semayang tarawih. Nama pun rehat. Rehat sebenarnya semayang tu tuan-tuan. Tapi kita bagi dia letih. Ya, ada orang kata sebut semayang tarawih ni letih. Sampai 20 rakaat letih lah. Bukan semayang tu letih. Nama pun semayang tarawih rehat nak letih. Tahu mana? Yang menjadikan letih kita. Kita yang memayahkan diri kita tuan-tuan. Ini persoalan dia tuan-tuan. Sebab itulah kadang-kala kita nak susun apa pun tuan-tuan. Susun ikut kemampuan yang ada pada kita. Kita ikut kemampuan yang ada pada kita. Kita ikut maknanya iaitulah bahawa hakikat yang mampu kita, orang panggil apa bahasa lah, realistik bukan idealistik. Saya hidup stick ni plastik pula, duk ingat pula saya lagi dalam keadaan tadi. Maksud realistik ni ikut secara sebenar yang kita boleh faham sebenarnya tu dalam keadaan tadi. Macam diri kita, kemampuan kita dekat mana. Itu maknanya tuan-tuan. Sebab itu penyakit dha'ful qasdi ni jangan bagi ada langsung kepada kita, kerana ia akan menjadi satu penyesalan yang paling hebat di mahkamah Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Okey, itu yang pertama tuan-tuan. Penyakit yang paling utama yang merosakkan manusia pada hari ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua pula kata Zunnun Al-Misri rahimahullah, iaitulah yahtammu bi jazaid dunya dunal akhirah, iaitulah sentiasa mengutamakan kepentingan dunia lebih daripada kepentingan akhirat Allah Subhanahu wa taala. Ni penyakit manusia nombor 2 yang wujud dalam masyarakat kita hari ini pun ada tuan-tuan. Dia sentiasa mengharapkan habuan dunia daripada habuan akhirat. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu dalam perjalanan menuju kepada Allah, hang pejuang Islam ke hang apa pun, dia punya matlamat utama habuan mana tuan-tuan? Habuan akhirat, bukan habuan dunia sangat. Habuan dunia ni kira macam bonus lah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Patutnya kita mau juga habuan dunia, tak ada masalah, tetapi utamakan habuan akhirat. Sebab apa pun, iaitulah bahawa hakikat habuan dunia ni hebat terang mana pun sementara, tapi habuan akhirat itulah yang kekal abadi kepada Allah. Itu yang kita cuba nak wujudkan dalam majlis ilmu kita, masyarakat kita mai duduk masukkan benda baik-baik supaya terwujud dalam diri masyarakat kita ni habuan akhirat lebih daripada habuan dunia. Sebab kalau dia duduk nampak habuan dunia lebih daripada habuan akhirat, yang ni yang payah tuan-tuan. Lepas tengok tergugat sikit 500 pula lagi. Itu 500 dah. 500 pula ni.
Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lepas tu pula naik gaji, bonus sebulan setengah pula. Oh, nak pergi cari tang mana ni? Mana ada kerajaan seluruh dunia lagu tu punya kerajaan punya bagus sampai peringkat tu. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lepas tu budak-budak muda nak pergi beli gadget. Bahasa Mela ni lah tuan-tuan, no? Hak kakah apa semua potong pula, ada potongan pula lagi. Nak pergi cari tang mana, bujang pula dapat pula. Jadi ada orang kata baik bujang balik tak apa nah. Dulu menikah dah dia kata baik awak mau tak bagi masa bujang dulu, ni orang bujang lah dapat, kita tak dapat. Tu dia. Ni habuan semua adalah dia lupa buang. Hak yang kezaliman dia lupa, hak yang penentangan kepada Allah dia lupa dan sebagainya. Pasal apa? Pasal dia nampak habuan dunia yang sedikit, tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Ada orang kata kat saya, tak boleh ambil ke sana? Ambil. Orang bagi sapu, tu duk kira tuan-tuan dalam keadaan tadi. Hang boleh, hang cukup syarat ambil. Jangan tak ambil. Pasal kalau tak ambil, puak-puak ni sapu. Senang faham lah tu. Dia sapu lah, kita kena ambil. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Cuma kita kena jaga dia, kita punya prinsip dan juga kekuatan jati diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan ubah pegangan, kerana semuanya itu hanyalah gula-gula saja, tuan-tuan. Cuba esok dia menang pula, tuan-tuan. Siap dia nak sapu apa kat kita tak tahulah dalam keadaan tadi. Tunggu, dia masalah sapu tu. Kalau sapu kat puak-puak seronok tadi saja tak apa. Yang kita pun sapu sama, tuan-tuan. Saya tu yang marah dengan tu. Kalau kata kita dikecualikan, pasal hang tak setuju itu, hang pun tak minta, hang pun tak mau, aku tak sapu kat hang. Tak apa, terima kasih lah dalam keadaan tadi, tak apa. Tapi masalah dengan kita dia sapu esok ni. Kita juga terima kesan. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Sebab itu maknanya ini melibatkan kepentingan ummah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sama-sama kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu Nabi SAW, sahabat-sahabat dia terbiah yang ni dulu, tuan-tuan, supaya bagi nampak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia. Pasal itu bila nampak kepentingan akhirat daripada kepentingan dunia ni, tuan-tuan, maknanya antara ciri dia yang paling besar nak bagi nampak kepentingan akhirat. Sebab itulah generasi pertama, as-sabiqunal awwalun, lagu mana Tuhan buat kepada mereka, tuan-tuan? Tuhan uji mereka dulu dengan ujian yang begitu hebat. Sehingga kalau kita tengok di kalangan sahabat, iaitulah kita ambil dari segi jamaah, bukan infiradi. Kalau infiradi, sahabat yang paling hebat menerima ujian iaitulah Bilal bin Abi Rabah. Tapi kalau infiradi, keluarga Yasir. Keluarga Yasir, tuan-tuan. Mak dia disiksa, disula sehingga menjadi perempuan, wanita, bukan wanita saja, iaitulah Muslim yang pertama, first martyr in Islam, syuhada pertama dalam Islam. Pak dia paralyzed, lumpuh. Yang Yasir ni kecil lagi waktu tu, kena siksa begitu teruk sehingga dia terpaksa, orang kata apa, mengaku maknanya tak betul Muhammad dan sebagainya dalam keadaan tadi. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Apa motivasi Nabi kepada keluarga Yasir? Nabi kata, toba, berbahagialah keluarga Yasir, kerana balasan mereka ialah syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun kena bagi nampak lagu tu sama, tuan-tuan. Ni saat lagi kita berjuang, tak tahu tak dapat apa kat kita, tuan-tuan. Yang tak apa berjuang sapu, kita pula duk biasa duk lagu tu lah juga. Ada orang sebut kat saya, dia kata, kita lah ni, kita lagu ni juga. Kot lah nak bagi habuan ni. Saya tanya balik, berjuang untuk apa dulu ni? Untuk habuan ni. Itu persoalannya. Kalau berjuang untuk habuan, ini bukan perjuangan Islam. Perjuangan Islam, matlamat utama perjuangan untuk mendapat keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu, bila kita sign dan bagi wala untuk beriman kepada Allah dan juga untuk duduk dalam perjuangan,
satu benda kita kena terima risiko dia tuan-tuan. Apa dia? Risikonya kita akan menerima ujian lebih hebat daripada orang yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana ini yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nas al-balaya al-anbiya thumma al-ulama thumma as-salihun thumma al-amsal fal-amsal atau kama qala. Orang yang paling dahsyat akan diuji oleh Allah yang pertamanya nabi-nabi, dan kemudian ulama-ulama, kemudian orang yang saleh, thumma al-amsal fal-amsal. Apa maksud amsal fal-amsal? Kalau kita rujuk kitab Sirajut Talibin Syekh Dahlan Al-Qadiri, dia terjemahkan al-amsal fal-amsal, maknanya al-ashraf fal-ashraf, ikut kemuliaan kita seseorang dengan Allah Ta'ala. Kalau orang tu dia lebih mulia kepada Allah, lebih tinggi ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuba rujuk kitab Mukasyafatul Qulub karangan Imam Al-Ghazali. Satu cerita tentang, iaitulah bahawa hakikat ada dua nelayan, di mana satu nelayan kafir, satu nelayan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang nelayan beriman ini, dia memang patuh sungguh perintah Allah. Kira sebelum nak keluar, nak pi ke laut tu tuan-tuan, nak bawa pukat dia, sebelum nak bawa pukat dia tadi ni, dia semayang subuh dengan mangkit tengah malam pukul 5 tu mangkit dah. Semayang tahajud, baca Quran dan sebagainya. Lepas tu main semayang subuh, dia itulah barulah dia keluar tuan-tuan. Maknanya dia bersedia taat kepada Allah. Dia bukan jenis tak peduli hukum hakam dan sebagainya, taat kepada Allah. Hak kapiak biasa, dia nak mangkit nak buat apa? Makan ke darah dulu. Kalau kata kapiak ni nak buat apa ni? Dah dia kapiak biasa, dia kena makan ke darah dulu. Lepas tu keluar, pergi ke laut, tak ada masalah apa. Lebih ke laut tadi ni, habis kata. Hak yang mukmin tadi, dia nak campak pukat pun bismillahirrahmanirrahim, dengan doa ni apa semua dalam keadaan tadi. Kalau kita baca apa tuan-tuan, tak pergi buat balik berkilo-kilo ikan lah masan. Bukan kata koman, pasal tahu dengan bismillah, dengan doa, dengan apa-apa semua dalam keadaan tadi. Hak kapiak derhaka kepada Allah, siapa nak bagi? Tuhan nak bagi ke dia derhaka kepada Allah dengan tak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Hak kapiak nak dia lempak tu pukat nak biasa. Kata yang syok hak mukmin tadi ni, daripada pagi tu sampai petang seekor ikan tak. Hak yang kapiak dia bukan jauh mana kapal buat nak bukan jauh mana. Hak kapiak tu pula buat naik sak-sak, buat naik kelepok naik, sak-sak buat naik kelepok naik, sak-sak buat naik kelepok naik, bukan ikan termenung. Ikan besar ikan hak besar ikan tak tahulah macam-macam lah, ebek lah, ikan apa hak sok-sok tuan-tuan, hak yang 3-4 kilo, 15-16 kilo, hak yang tengiri apa semua tu tarik mana ni. Hak yang ni tak ada apa. Patutnya kalau kita baca balik kalau kaedah tadi, dalam keadaan tadi, patutnya hak mukmin yang duk tarik tu. Hak kafir tak boleh dapat. Pasal apa? Kalau kita buh bahasa kita ni, bahasa kita, hang lawan aku nak bagi tuan-tuan. Tak ada pasal macam puak karat lah tuan-tuan, dia tak bagi ibunya. Masa mereka pegang dulu, hang tu saya duk habak lah. Bukan nak buat apa pun, pergi minta suruh sign untuk apa tuan-tuan? Sokongan dapat buku teks. Bukan buat apa pun, pergi minta sign untuk sign buku teks. Sign sudah cok, tak sign salah. Dia kekeh lah, waktu dia kekeh lah tuan-tuan. Dalam keadaan tadi dia kekeh. Ada kena tambah banyak K tu, kita boleh apa dia tak tahulah, biar dia lah dalam keadaan tadi itu makna. Tapi nak terjemah banyak-banyak orang payah lah ni, pasal JKK kita pun JKK juga, kalau Pulau Pinang JKK juga tuan-tuan dalam keadaan tadi. Cuma beza dia N dengan P yang tu ya. Beza dia N dengan P yang tu ya tuan-tuan. Dulu ni nak minta yang tu pun tak boleh, kena dengar syarahan dulu tuan-tuan. Lalah nak bagi tak mau bagi sudah. Pasal apa? 15 minit ni hampa lawan minta apa? La ilaha illallah. Ujah macam Rata-Madak dia punya buku, macam Mak Pak dia punya buku, macam dia punya private property. Macam dia Rata-Madak dia. Itu persoalan dia buku. Padahal bukan Rata-Madak dia, duit rakyat, hak rakyat punya. Kita sebagai rakyat pergi minta. Borang minta untuk sokongan nak dapat buku teks. Syarah dulu hampa lawan mana boleh dengan maknanya yang ni pakai payah cerita. Tak mau sign tu dah.
Itu persoalannya. Dalam keadaan tadi memang sifat manusia begitu. Siapa tak sokong ni takkan dia nak bagi. Itu persoalan dia, tuan-tuan. Dia tak bagi benar. Dia tak bagi, tuan-tuan. Macam itulah saya baca satu apa nama kisah. Saya beli satu buku. Nama dia Memoir Asri. Datuk Asri dia karang cerita kisah hidup dia. Saya satu hobi saya satu. Saya suka baca cerita memoir, cerita kisah hidup. Seronok baca. Pengalaman. Ni Memoir Politik Asri keluaran Universiti Kebangsaan Malaysia. Dia cerita dalam tu, tuan-tuan, dalam kata-kata hikmah daripada tok guru kita ni. Dia kata apa? Dia kata halakal insan bi khamsati asya. Rosaknya manusia dengan sebab 5 perkara ni di atas muka bumi Allah. Patilah di mana pun manusia rosak pasal 5 benda ni. Kalau bukan 5 benda ni, manusia takkan rosak. 5 benda ni lah yang menyebabkan manusia rosak. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya yang menyebabkan kita rosak ialah, yang ni yang paling utama. Apa dia? Dha'ful qasdi. Apa dia dha'ful qasdi ni? Kalau terjemah bahasa Melayu, dha'fu tu makna lemah, qasdu matlamat. Lemah matlamat. Kita tahu lagu mana kata lemah matlamat ni, tuan-tuan. Lemah matlamat ni dia banyak terjadi kepada kita, bukan kepada orang yang di luar. Menjadi kepada orang yang mengaji, terjadi kepada orang yang duduk mengislahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terjadi kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila berlakunya dha'ful qasdi ni, hak yang ni lah yang memperlahankan daripada turunnya ma'unah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sepatutnya turun lama dah. Kalau nak kira mengenangkan dengan penderhakaan kepada Allah begitu lama, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Layak dah Tuhan turunkan pertolongan kepada pejuang-pejuang agama Allah. Layak dah. Itu persoalan dia. Tapi pasal apa, tuan-tuan? Rata-rata kita semua adanya penyakit dha'ful qasdi ini menyebabkan terhentinya pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa dia lemah matlamat ni, tuan-tuan? Lemah matlamat ni maksudnya iaitulah segala apa yang kita azamkan hanya muncul di hati tetapi tidak dapat terjemah dengan anggota kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Duk teringin nak buat baik ni, nak buat macam-macam. Kalau kita duduk dalam perjuangan ni, kalau kita duduk dalam organisasi ni, tuan-tuan, kadang-kadang program kita tu kita bubuh macam-macam. Kalau boleh kita buat pula bengkel perancangan strategik. Maksudnya untuk 2 tahun punya takwim kita buat keluar dah. Nak buat yang ni, 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 nak buat yang ni. Tak tahu bila mai cukup 2 tahun, hujung tahun ya, tuan-tuan, muhasabah balik. Satu program pun tak dapat jalankan di atas muka bumi Allah. Itu dari segi jama'i. Kalau dari segi infiradi pula, teringin pergi mengaji dengan hak yang ni. Tu aku nak buat, dengar kata mengkit tengah malam bagus. Tak usah bimbang. Aku kalau boleh start malam ni tahajud 18 rakaat. Tu dia buat 18 rakaat terus, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Malam esok 18 pula. Dia punya berazam cukup tinggi, tuan-tuan. Dengar pula baca Quran bagus. Start hari ini aku nak pulun sungguh dengan Quran dan sebagainya. Aku nak bagi khatam 3 bulan sekali khatam kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebulan 10 juzuk, sebulan 10 juzuk, sebulan 10 juzuk, 3 bulan 30 juzuk. Habislah khatam 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan. Makna setahun 3 kali khatam. Tu dia punya azam, dia cukup tinggi, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Muhasabah tengoklah ni, cuba muhasabah tengok, tuan-tuan. Tengok hak yang jangan kata 3 bulan, 30 tahun tak khatam lagi pun ada dalam keadaan tadi no. Belahlah khatam dulu ni, masa duk ngaji budak-budak dulu ni pernah khatam sekali tu lah. Buat kenuri bunga telur apa semua, buat dengan marhaban apa semua, sekali tu lah. Lepas tu tak pernah khatam. Pasal apa? Pasal lemah matlamat dia, tuan-tuan. Pasal apa lemah matlamat? Lemah matlamat ni sebab utama, punca dia yang paling utama. Kita balik kepada kaedah tadi. Satu, kita tak jaga sesuatu benda yang nak masuk dalam diri kita, tuan-tuan. Sebab itu bila kita tak jaga nak masuk dalam diri kita, kita bukan menjadi manusia yang beriman.
Manusia yang beriman sifat dia tadi, sifat lebah. Apa dia? Dia makan yang baik-baik. Maknanya dia masuk dalam diri dia sesuatu yang baik-baik. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalannya. Tapi bukan makan saja. Saya duk kira duk nampak makan jaga, makan pun jaga, cari yang halal, yang tayyibah. Baguslah tuan-tuan. Tapi hak masuk lain, bukan masuk makan saja. Saya duk kira masuk makan, kira makan ya. Kira kenuri, tanya pula malam ni mengaji dah kenuri dah. Dia tanya pula lagi tuan-tuan, kira nak makan ni. Kira nak makan ni, bukan makan saja. Sebab makna masuk tu ialah satu, macam kita kata tadi, hak nak masuk dalam kerongkong kita. Lepas tu hak nak masuk dalam telinga kita. Maknanya kita kena sentiasa mendengar peringatan demi peringatan, peringatan demi peringatan. Sebab itu kalau masih ada lagi orang yang jadi pejuang agama Allah, orang yang jadi orang yang nak dekatkan diri kepada Allah, dia tidak suka memasukkan ke dalam dirinya peringatan yang baik-baik di atas muka bumi Allah. Yang ni yang jadi dhaful qasdi. Itu persoalan dia tuan-tuan untuk mendapat keredaan daripada Allah. Pasal apa? Kalau dia payah nak dengar tuan-tuan, ni mujuk kita ni alhamdulillah, kita ni kira alhamdulillah pasal kita mau dengar. Tiap-tiap malam kita dengar, macam tempat kita ni tiap-tiap malam ada peringatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya apa? Maknanya kita merupakan orang yang beriman. Tapi banyak lagi di atas muka bumi Allah, kadang kalau orang yang mengaku hebat dan sebagainya, kita nampak gerak laku dia hebat, dia cukup payah untuk mendengar peringatan Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Siapa dia Sayyidina Uthman tuan-tuan? Beliau merupakan seorang sahabat Nabi yang paling ulung, dan dia juga Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan dia juga merupakan antara menantu Nabi yang paling utama di atas muka bumi Allah. Sebab bila sebut menantu Nabi ni, Syiah nampak Sayyidina Ali ya tuan-tuan. Dia tak nampak orang lain lah. Dia tak nampak orang lain lah menantu Nabi. Bila sebut Sayyidina, bila sebut menantu Nabi, Sayyidina Ali tuan-tuan. Sedangkan menantu Nabi Sayyidina Uthman. Itu persoalannya. Lepas tu bila nampak menantu Nabi, depa kata Sayyidina Ali, dan tak nampak Sayyidina Uthman. Lepas tu hak dua lagi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, mereka tak nampak langsung kerana mereka mengatakan mereka bukan ahlu bait, iaitulah bukan ahli keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau Ali menantu Nabi, Sayyidina Uthman menantu Nabi, Umar pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian Abu Bakar pak mentua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sama. Bukan kita tak akan peleceh mana-mana sahabat tuan-tuan, tapi pasal kadang-kala maknanya mereka nampak hanya iaitulah bila sebut menantu Nabi Sayyidina Ali, tak Sayyidina Uthman tuan-tuan. Malah kalau nak kira hebat tak hebat Sayyidina Uthman ni tuan-tuan, dalam dunia ni the one and only dia seorang ya dapat memperistrikan dua puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tu dia hebat tak hebat tuan-tuan? Bila dia menikah mula dengan Ruqayyah, iaitulah puteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ruqayyah mati. Bila Ruqayyah mati ni sepatutnya tak ada bimbang apa. Hubungan mertua dengan menantu tak putus. Hubungan mertua dengan menantu tak putus. Menantu dan menantu ni iaitulah hubungan musaharah. Kalau berlaku perceraian sekalipun, mati sekalipun, contoh kalau menantu tu laki-laki, mak mentua tu perempuan, haram nikah abadan sampai bila-bila tuan-tuan. Sebab macam mak dia sendiri. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi, tak ada masalah. Tak ada masalah dari segi itu. Maknanya hubungan menantu Uthman dengan Ali tak putus. Walaupun Ruqayyah dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebenarnya Nabi sayang kepada Uthman tuan-tuan. Nabi tawarkan pula, iaitulah siapa dia? Maknanya seorang lagi puteri dia yang bernama Ummu Kalthum untuk dikahwinkan dengan Uthman. Maka sebab itulah gelaran Sayyidina Uthman apa dia? Iaitulah Zul Nurain, orang yang mempunyai dua cahaya mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hebat Sayyidina Uthman tuan-tuan. Satu ketika Sayyidina Uthman, orang yang hebat ini, pernah mengeluarkan kalam hikmah yang hebat. Apa dia kata tuan-tuan? Dia kata iaitulah salah satu tanda kalau kita nak tengok hati kita ni hidup ke tidak. Satu tanda nak tengok hati kita ni hidup ke tidak. Kita mana tahu hati kita ni hidup ke tak? Pasal hati duduk di dalam, mana kita tahu. Tapi tanda dia, alamat nak tengok tanda ni, iaitulah kata hati kita tu sihat ke tidak, hidup ke tidak.
Iaitulah apa dia tuan-tuan, tanda dia yang paling utama. Ma syabi'at istima' min kalami rabbikum. Iaitulah hati dan telinganya tidak akan merasa puas untuk mendengar peringatan daripada kalam Allah Subhanahu wa taala. Oh, dia nak dengar lagi, dia nak dengar lagi. Ni sifat orang yang betul-betul hidup mata hatinya. Bila hidup mata hatinya, baru penyakit dhaful qasdi ni tak mai kepada dia, tuan-tuan. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu kita bila kita duk dengar ini ada manfaat walaupun kita hanya mendengar. Tapi itu menunjukkan sifat kita sebagai manusia yang mempunyai hati yang sihat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kadang-kala dia berasa kalau kata tak dengar sehari, dia berasa macam hidup dia ni berasa macam tak puas. Dia jadi lagu tu macam main raya ni, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang telefon, macam raya baru ni pun orang telefon, ustaz mengajak mana malam ni? Malam raya, tuan-tuan. Ustaz mengajak mana malam ni? Malam raya, saya tak larat malam ni, dah nak rehat dah saat malam ni. Mana boleh rehat, kena mengajak juga. Tu dia sampai peringkat tu, tuan-tuan, punya dahaga sungguh nak mengaji tu, dia sampai peringkat tu dalam keadaan teri bagus lah. Tapi tak ramai lah jenis macam tu. Hak banyaknya ustaz tak mengajar malam ni, alhamdulillah boleh pergi besok malam. Banyak lagu tu lah dalam keadaan tadi, tak ramai. Tapi ada nak abang kata pasal apa, kita tanya balik, awaknya pasal apa no? Dok pergi tang mana, tang nu pun tak ada, tang ni masjid ni pun tak ada, pergi tang ni pun tak ada. Awaknya tak apa buat, tak boleh puasa rimah. Pasal apa? Maghrib dengan Aisyah sentiasa mendengar, kata malam tu tak mendengar, tuan-tuan. Hebat dia, tuan-tuan. Pasal apa? Itu menunjukkan bahawa hatinya hidup di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang maknanya dia kena jadi lebah, masuk benda baik-baik. Kita dengar benda baik, dengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengar kalam daripada ulama dan sebagainya. Kita masuk proses, masuk dalam diri kita, masuk, maka maknanya itu membuktikan bahawa kita benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita mendapat keredaan dan juga mendapat inayah daripada Allah. Sebab itulah kata ulama tadi, kita balik pada kaedah yang disebut tadi oleh Zunnun al-Misri. Dia kata, wahai anakku, lagi ada dha'ful qasdi ni, lagi itulah kita tidak akan boleh mendapat kecemerlangan seperti mana zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, zaman sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in, zaman orang-orang yang terpilih di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rujuk tengok penyakit ni, tuan-tuan, rasa lambat lagi kot. Lambat lagi kot. Kena cerita hak puak-puak dia kata, dak usah tak lambat, menang. Menang. Kemenangan berada di ambang ni, menang punya, lambat apa? Tak apalah, menang tak ada masalah. Dia bukan takkan menang kalah tau. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Maksudnya dia terletak kepada apa? Menang tu jadi karamah ke jadi fitnah? Yang tu maksud dia. Kalau kalah pun, kalah tu jadi karamah ke jadi fitnah? Kadang-kadang kena sebut juga, pasal ada juga ni bila kita sebut lagu tu, kita sebut ni sebagai orang kata apa, pasal kita duk mengaji, kita ni semua pejuang-pejuang agama Allah, kita nak muhasabah juga, tuan-tuan. Tapi bila sebut-sebut kita kata, maknanya bila sebut lagu ni, dia kata menang, berada di ambang dah menang. Ustaz yang kata lagu duk pi sentot pula, ada bahasa lah, tuan-tuan, bahasa dia kata duk pi sentot pula dah. Ni semangat menang, betul, menang tak ada masalah. Tapi persoalannya ialah menang tu, menang jadi karamah ke jadi fitnah, ataupun kalah tu, kalah jadi karamah ke jadi fitnah. Tak ada masalah, bukan masalah menang ke kalah ke dan sebagainya, tuan-tuan, dalam keadaan tadi. Sebab itu kita mau menang seperti mana menang yang disebut menang kepada Nabi, menang kepada sahabat, menang kepada pejuang-pejuang agama Allah Subhanahu wa taala. Yang menang mereka, tuan-tuan, menang tu jadi karamah. Tahu karamah
Karamah ni makna Tuhan bagi kemuliaan kepada mereka. Dengan kemenangan yang ada kepada mereka, mereka boleh mencorakkan Islam begitu sempurna sehingga dakwah berjalan, disebarkan Islam pula di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi penyakit dhaful qasdi ni kita kena rawat. Rawat dia salah satu rawat, maknanya saya dah sebut selalu kepada tuan-tuan, rawat dia yang paling besar salah satunya kita buat apa pun ikutlah kemampuan yang ada pada kita. Dan minuman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman akan anggap ini merupakan satu perkara yang besar, satu perkara yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tambah kalau kita mengaji ilmu tasawuf, orang tasawuf lagi cukup jaga apa yang akan masuk ke dalam tenggoroknya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Kerana bagi orang tasawuf itulah yang bakal menentukan tabiat dan perilakunya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Tu kalau kita tengok tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, orang tasawuf cukup jaga, termasuk bukan takat makanan yang haram, makanan yang syubhat, yang iaitulah disediakan walaupun nampak macam halal, tetapi ada unsur-unsur tasyabuh yang menjadikan ia rosak di atas muka bumi Allah. Itu juga akan dijauhkan di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Pasal itu Imam Al-Ghazali sebut di dalam kitabnya yang bernama Minhajul Abidin. Imam Ghazali kata apa tuan-tuan? Imam Ghazali kata iaitulah bahawa hakikat dalam keadaan tadi, orang-orang yang betul-betul nak menuju kepada Allah perjalanannya ataupun disebut pangkatnya ialah as-salikin, orang ini bukan sekadar yang haram, malah yang makruh juga dia akan tinggalkan, kerana sesungguhnya itu menjadi penghalang untuk dia sampai kepada Allah. Termasuk sesuatu yang halal tetapi tidak memberi manfaat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Sebab itu orang tasawuf dia cukup jaga tuan-tuan, jaga ni sampai satu peringkat tuan-tuan, dia akan teliti sungguh-sungguh apa yang akan masuk dalam tenggorok dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Macam ada orang sebut kat saya, dia kata, duk kira apa ustaz? Kita tengok yang makna jelas sudah halal sudahlah, kita tengok maknanya jelas, kita tengok baik sudahlah. Dalam keadaan tadi, kalau orang tu buat tak elok apa pun, kita tak berdosa sebab kita nampak dengan mata kepala kita elok, sudahlah. Kalau dia nak kecoh ke, dia nak buat apa ke, maknanya dia berdosa kepada Allah. Kita sudah tidak berdosa. Betul, kita tidak berdosa, tetapi efeknya tetap akan mempengaruhi diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Itu persoalan dia tuan-tuan. Yang tu yang efek dia. Kadang-kala payah cerita, kita tak dapat kemanisan dalam ibadat. Kadang-kala efek dia yang paling besar, kita tak berkesan dengan hidayah dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Efek dia yang paling besar, kadang-kala kita melihat kebenaran depan mata, kita tak boleh menerima kebenaran dengan mudah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu saya nak sebut, makanan dan minuman yang dimasukkan ke dalam diri kita merupakan pembentuk tabiat kita yang paling utama di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Macam satu kisah berlaku kepada dua orang wali yang hebat di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Saya nak cerita kisah wali ni tuan-tuan, walaupun saya tak suruh tiru, kerana kita tak dapat tiru apa yang ada kepada wali-wali ni, kerana mereka merupakan orang yang paling tinggi derajat dan kedudukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah kisah bagaimana makanan itu mempengaruhi tabiat dan hubungan kita dengan semua makhluk di atas muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Iaitulah satu hari
dua orang wali, namanya iaitulah Syekh Hasan Al-Basri rahimahullah dengan gurunya yang bernama Habib Al-Ajmi rahimahullah. Mereka dua orang ni merupakan ulama tabi'in yang paling ulung di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka satu hari berjalan sampai di tepi hutan, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah. Lepas tu bila sampai di tepi hutan ni tuan-tuan, mereka lihat banyak binatang-binatang. Ada binatang buah pun ada binatang lain, binatang liar. Tetapi persoalannya ialah banyak berhimpun pada waktu itu. Kemudiannya bila nampak Habib Al-Ajmi, guru kepada Hasan Basri ni lalu kot tu, mereka hak binatang ni pakat mai serbu Habib Al-Ajmi, seolah-olah macam mereka melihat sahabat mereka. Mereka mai bermesra dengan Habib Al-Ajmi dan sebagainya dalam keadaan tadi. Dan perkara ini merupakan satu perkara yang pelik. Payah kita nak jumpa tuan-tuan, kita berjalan di satu tempat, walaupun binatang ternakan sekalipun, ni binatang liar, binatang ternakan sekalipun, dia nak mai khumun kita ramai-ramai dan mai bermesra dengan kita dan sebagainya. Tapi berlaku depan mata kepada Hasan Basri, tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, iaitulah dia nampak binatang ini khumun Habib Al-Ajmi rahimahullah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lalu bila dia tengok Habib Al-Ajmi mengusap binatang-binatang liar tadi, dia pun cuba nak buat, dia pun pergi dekat binatang-binatang itu, dia cuba nak usap. Tiba-tiba binatang itu semua melarikan diri daripadanya. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Lalu pada waktu itu tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, maknanya perkara ini mendapat satu keheranan besar kepada Hasan Basri. Hasan Basri kata kepada gurunya, wahai tok guru, apa pasal aku tengok engkau boleh menarik ribuan daripada binatang liar, mereka bermesra dengan engkau, tapi bila aku cuba nak bermesra mereka melarikan diri. Kenapa? Apa salahku dan apa lebih engkau dan apa keistimewaan engkau sehingga binatang ini juga boleh rapat dengan kamu di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Apa kata Habib Al-Ajmi tuan-tuan? Dia bertanya pula kepada Hasan Basri rahimahullah, wahai Hasan, dalam setahun berapa kali kamu makan daging di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala? Hasan Basri kata, memang kerap lah, bukan kata berapa kali, boleh kata hari-hari. Makanan daging itu merupakan diet utama aku, makanan utama aku. Kata Habib Al-Ajmi, aku pula makananku hanyalah gandum yang kasar di atas muka bumi Allah. Bertahun aku tidak makan daging di atas muka bumi Allah. Sebab itu maknanya binatang ni boleh mesra dengan aku, sebab dia tahu bahawa sesungguhnya aku bukan makan mereka, tapi engkau makan mereka dalam keadaan tadi. Sampai peringkat tu, maknanya apa yang dimakan mempengaruhi tabiat hubungan di antara makhluk lain dengan kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Pasal itu saya kata, tak sah cerita ni bukan nak suruh kita ni, kalau lagu tu tak usah makan daging, pakat jadi vegetarian semua, makan sayur sudah dalam keadaan tadi. Bukan nak suruh lagu tu dah. Pasal kalau kita ni pakat makan sayur semua pun tak makan daging, tuan-tuan menatang tak rapat juga. Pasal apa tuan-tuan? Pasal ibadat kita ketakat makan sayur, ibadat pun tak terang mana, perjuangan pun tak terang mana, menatang lari apa tu juga dia muka bumi Allah. Maknanya nak habaq apa? Saya nak habaq apa ni sebenarnya? Nak habaq kata, kenapa ulama tasawuf dia cukup jaga makanan ni tuan-tuan, hak nak masuk dalam perut, pasal dia mempengaruhi tabiat dan juga hubungan kita dengan makhluk lain di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Tu yang kadang bila kita mengajar tasawuf tuan-tuan, bagaimana kita nak buka hubungan kita dengan Allah, bagaimana kita nak jadikan kebinasaan itu tidak timbul kepada kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Ni tambah mai musim perjuangan ni tuan-tuan, kita nak hadapi peperangan yang kita tak tahu tarikh bila, cuma duk tunggu masa ya tuan-tuan. Dalam keadaan tadi di atas muka bumi Allah pilihan raya umum yang ke-13, kita pun dapat motivasi yang cukup hebat. Bagaimana iaitulah pertolongan dan kemenangan itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dengan usaha kita. Kita boleh usaha sebanyak mana mungkin, tetapi 90% bergantung kepada pertolongan dan maunah daripada Allah
Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pun dengar motivasi kepada pejuang-pejuang agama Allah. Maknanya nak bagi turun ma'unah dan juga pertolongan Allah yang paling utama. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala mesti mantap. Antara nak bagi mantap hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan-amalan yang boleh memancing rahmat daripada Allah menjadi keutamaan kita di atas muka bumi Allah. Kita pun tahu antaranya qiyamul lail, menghidupkan waktu malam dengan ibadah di atas muka bumi Allah. Tapi sampai hari ini pun, walaupun itu menjadi azam kita, tak dapat kita laksanakan dengan sempurna di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa pasal tuan-tuan? Tuan tanya apa saya? Jawab dia tadi ni. Ya, itulah maknanya pemakanan dan minuman yang masuk dalam perut kita tuan-tuan, untuk kita faham di atas muka bumi Allah. Sebab ia mempengaruhi tabiat, menjadi penghalang utama untuk kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu orang tasawuf ni tuan-tuan, dia cukup jaga sungguh-sungguh. Tu bila kita baca kitab tasawuf, kadang-kadang dia isu kontroversi dalam masyarakat. Di satu tempat saya mengajak tuan-tuan muslimin muslimat rahimahullah, bila iaitulah disebut hukum. Hukum ni tuan-tuan dalam keadaan tadi untuk sama-sama kita mendapat keredaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitulah dia ada hukum wajib. Contohnya perniagaan, makanan yang boleh kita makan, dia ada kaedah hukum haram, dia ada kaedah hukum sunat, dia ada kaedah hukum makruh dan sebagainya dalam keadaan tadi. Sebab itu bagi orang tasawuf, salah satu yang dimakruhkan untuk kita masuk ke dalam perut kita, iaitulah makanan yang terhidang walaupun dalam perniagaan di atas muka bumi Allah. Maknanya terhidang kan, kita pergi kedai nasi lauk tu, dia sikit punya terhidang 20-30, maknanya duk tunjuk depan kita, duk bau, kita pun boleh bau dan sebagainya dalam keadaan tadi. Pasal apa tuan-tuan? Yang tu pasal apa ulama kata makruh dan sebagainya? Hilang barakah. Pasal apa hilang barakah tuan-tuan? Bila ditayang macam tu di tempat yang terbuka, orang lalu, orang tu dia tak ada duit, orang susah tuan-tuan, dia duk metelan ayak liok seorang dia lah. Dia duk makam seorang-seorang. Kalau dapat kat aku ketam duk terbeliak lagu tu, kalau dapat kat aku ikan yang kita kata ikan apa nama, ikan siakap duk duduk lagu tu tuan-tuan, duk cerduk lagu tu, kalau dapat kat aku lah, duk telayak liok seorang-seorang lah. Bila dia telan ayak liok tuan-tuan, dia teringin pada waktu itu, menyebabkan tersinggung hatinya, maka makanan itu hilang barakah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia. Habis nak buat macam mana Ustaz? Boleh? Tak usah duk tunjuk. Senang faham, tak usah duk tunjuk. Habis nak niaga apa kalau tak usah tunjuk? Siapa nak masuk? Nega nasi lauk semua bubuh belakang dalam keadaan tadi. Tu sahabat tadi. Yang ni pandangan tasawuf, ulama tasawuf. Tak salah dari segi syariat, tak salah. Itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Tetapi itu pun sebahagian daripada unsur yang mempengaruhi diri kita. Bagaimana kita nak bentuk kekuatan kita untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu persoalan dia yang paling penting. Dia muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerana dalam bab menentukan amalan ni, yang ni perkara yang cukup penting. Sebab saya buka pula satu kitab tuan-tuan. Ini menjadi satu jawapan kenapa manusia kita mudah binasa di atas muka bumi Allah. Mengikut pandangan seorang ulama tasawuf, namanya ialah Zunnun al-Misri rahimahullah. Siapa dia Zunnun al-Misri ni? Dia salah seorang ulama tasawuf kelahiran bumi Mesir. Sebab itu dinamakan, dia punya laqab dia al-Misri. Dia merupakan orang Mesir di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia pernah menyebut satu kalimah apabila ada orang tanya dia, anak murid dia pekat tanya dia tuan-tuan, iaitulah Tok Guru cuba bagi satu jawapan yang agak bernas untuk menjawab persoalan kami ini. Kenapa hari ini bukan tak ada ulama? Ulama banyak di zaman dia dah. Bukan tak ada ulama? Ulama banyak. Bukan tak ada masjid? Masjid pun banyak. Bukan makna masyarakat tak reti. Masyarakat tahu. Tetapi kenapakah manusia masih lagi rosak di atas muka bumi Allah? Apakah dia unsur-unsur yang menjadikan manusia itu rosak
di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu berkata Zunnun al-Misri, ya bunayya, wahai anakku. Dia sebut lagu tu panggilan mesra dia kepada anak murid dia. Dia kata, wahai anak-anakku sekalian, sesungguhnya yang merosakkan manusia ini banyak unsur di atas muka bumi Allah. Sebab itu unsur-unsur yang merosakkan manusia ini hendaklah kamu berhati-hati dan berjaga sungguh-sungguh di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu terbitlah satu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ard wa ja'ala adh-dhulumati wan nur thumma allazina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa asdaqal qailin, fa in asdaqal hadits kitabullah wa khairil hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarril umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul jinni wal bashar. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sadaqallahul azim. Suratul Zumar ayat 18. Muslimin muslimat rahimahullah, pertama-tamanya pada malam ini, malam yang penuh dengan rahmat dan barakah, malam 16 Zulhijjah 1433 Hijriyah, kita mulakan pertemuan yang berbahagia ini dengan sama-sama kita merafakkan kesyukuran kepada Allah di atas limpah kurnia rahmat dan inayah Allah. Dipanjangkan usia kita, dikekalkan kita dengan punca-punca kesejahteraan dan kebahagiaan hidup di dunia dan juga di akhirat, iaitulah iman, kemudian Islam, dan kemudian tauhid dan ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berbahagialah kita kerana kita tergolong di kalangan manusia yang beriman, tergolong di kalangan manusia yang Islam. Sebesar-besar anugerah dan pemberian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu, iaitulah tanda yang paling utama kita hargai nikmat iman dan Islam yang diberikan oleh Allah. Maka pada malam ini kita menempatkan diri kita untuk sekali lagi duduk di dalam satu majlis yang agung, iaitulah majlis ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita isikan di dalam diri kita sebanyak mungkin sumber-sumber dan juga kemasukan yang dapat menjadikan diri kita itu mendapat kekuatan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seterusnya ia akan menjadi bekal untuk kita menghadapi satu hari yang disebut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai yaumul
yaumul wa'id, iaitulah hari yang dijanjikan oleh Allah, yaumul jaza wa yaumul hisab, iaitulah hari pembalasan dan juga hari perkiraan daripada Allah, di mana manusia yang benar-benar taat akan mendapat keredaan Allah, manakala manusia yang derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan diperlihatkan dengan azab dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin muslimat rahimahullah, dengan hadirnya kita malam ni, walaupun kita dikurniakan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak menghalang kita untuk membuktikan bahawa kitalah mukmin sejati di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bab persoalan mukmin, banyak manusia mengaku beriman, banyak manusia mengaku mukmin, tetapi siapakah dia yang benar-benar mukmin di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka sebagai tazkirah pada malam ini, saya nak bawakan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan dengar hadis ini, kita akan hayati hadis ini, dan kita akan melihat kupasan hadis ini untuk kita cernakan ke dalam diri kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di mana hadis yang saya nak bawa pada malam ini ialah berbentuk tamthil, berbentuk perbandingan yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah dia perbandingan yang Nabi nak buat? Nabi nak buat perbandingan tentang manusia yang beriman di atas muka bumi Allah. Yang tamsil ini boleh menjadi apa yang disebut dengan indikator, iaitulah garis penunjuk. Kita nak tengok setakat mana kita ini betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ataupun kita duk berasa beriman. Tiba-tiba, iaitulah bila kita diperlihatkan di mahkamah Allah, kita bukan termasuk di kalangan manusia yang beriman di atas muka bumi Allah. Pasal itu nak tahu, dia kena diagnose. Macam kita penyakit, kita duk berasa sihat, tak pernah periksa, mana kita tahu kata sihat. Nah, itu persoalan dia dalam keadaan tadi. Jadi sebab itulah, kalau mengaku, semua orang mengaku sihat belaka di atas muka bumi Allah. Jadi bila diagnose, baru kita tahu sama ada kita ni sihat ataupun berpenyakit. Begitu juga dengan iman kita. Kita nak kena tahu sama ada kita ini benar-benar beriman ataupun tidak di atas muka bumi Allah. Kita kena diagnose, tuan-tuan. Nak diagnose dengan apa? Dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang saya nak jadikan bahan intipati tazkirah pada malam ini untuk kita ambil iktibar di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Iaitulah hadis yang berbunyi, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min kamasalin nakhlah in akalat tayyibah wa in wada'at tayyibah wa in waqa'at ala audin nakhrin falam takrah au kama qala sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi kata, masalul mu'min, perumpamaan orang-orang yang beriman itu, kamasalin nakhlah, seperti seekor binatang lebah di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita heran, tuan-tuan, siapa Nabi ni dalam banyak-banyak binatang di atas muka bumi, Nabi samakan orang yang beriman dengan lebah. Dia tak ambil binatang-binatang lain. Kadang-kadang kalau kita nak rujuk binatang yang hebat, tentulah singa ataupun harimau ataupun binatang-binatang hebat yang lain di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita tengok pula serangga, ada serangga yang lebih hebat daripada lebah, tidak dipilih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi pasal apa Nabi pilih lebah
untuk disamakan dengan manusia yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi petunjuk permulaannya ialah di sini Nabi nak habaq binatang lebah ni ialah satu binatang yang istimewa. Sebab itu istimewanya lebah ini sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala angkatkan, iaitulah lebah ini dinamakan satu surah di dalam Al-Quran dengan surah lebah. Begitu istimewanya binatang ini di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apakah dia ciri keistimewaan sehingga ia mempunyai persamaan dengan manusia yang beriman di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka disebut di sini iaitulah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitulah ada 3 persamaan yang paling nyata orang yang beriman dan juga binatang yang bernama lebah yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tengok yang pertama tuan-tuan, yang dikatakan persamaan orang yang beriman dengan lebah, iaitulah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in akalat tayyibah. Binatang yang nama lebah ni, jika ia makan, dia akan makan sesuatu yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan lebah bukan makanan yang kita kata buruk, najis dan sebagainya. Makanan lebah ialah makanan yang baik-baik. Sebab itu lebah makan apa tuan-tuan? Lebah makan saripati bunga. Bila kita tengok saripati bunga ini, dia bukan duduk di luar, dia duduk di dalam bunga. Bila dia duduk di dalam bunga tuan-tuan, dia terpelihara daripada sesuatu unsur yang nak merosakkan dan nak bagi tak elok diri dia di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan selalunya bunga ni pula dia terletak di hujung dahan, dia terletak di tempat yang tinggi. Maknanya iaitulah dia tidak akan mudah terkena najis, tidak akan mudah terkena kekotoran dan sebagainya. Ini makanan lebah. Sebab itu disebut oleh Nabi, makanan lebah ialah makanan yang baik-baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Habis, apa persamaan dengan manusia yang beriman? Persamaannya ialah Nabi nak habaq orang beriman ni, dia akan masukkan ke dalam dirinya sesuatu yang baik-baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maksud masuk ni tentulah yang pertama ialah makan dan minum. Ini ciri manusia yang beriman, dia akan makan dan minum daripada sumber-sumber yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana yang disebut oleh Allah di dalam Al-Quran, makanan orang yang beriman ialah makanan yang halalan, satu halal, dan kemudian tayyiban, iaitulah sesuatu yang baik di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa tuan-tuan? Makanan dan minuman yang nak masuk dalam perut ni merupakan satu perkara yang penting, sehingga bagi orang yang beriman dia perlu pilih yang halal dan juga yang baik di atas muka bumi Allah. Kerana makanan dan minuman ini, walaupun mungkin tidak semua apa yang kita makan, tidak semua apa yang kita minum akan jadi darah daging, tetapi 1/3 daripada apa yang kita makan, apa yang kita minum akan menjadi darah dan daging kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam tenggorok dan kerongkong kita akan menjadi satu unsur daripada jasad kita di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sebab itulah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru awla bih. Maka setiap daripada daging yang tumbuh daripada sumber yang haram, maka nerakalah yang paling aula baginya di atas muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam kalau kita buka kitab-kitab tasawuf, ulama tasawuf dia sebut, iaitulah contoh bila kita makan satu makanan yang kita kata makanan yang haram, kemudian diproses dalam tenggorok kita, dalam kelang dalaman kita tuan-tuan, kemudiannya iaitulah dihantar darah itu untuk duduk, iaitulah di hujung kuku kita, contohnya di hujung jari kita. Maka di hujung jari kita itulah yang akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan api neraka Allah
Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang sebut, biar pilah ustaz, hujung jari yang dibakar, hak lain tak dibakar, tak apa. Di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala dan di akhirat Allah, tak ada masalah apa. Lah ni senang, tak apa. Boleh kata lagu tu, lah ni kita ambil hujung jari kita cucuh masuk lapi tuan-tuan. Tak ada masalah yang cucuh jari kita, bukan yang lain. Pasal apa? Maknanya kita nak sakit, kita nak tarik tangan dan sebagainya. Kerana setiap daripada unsur jasad kita apabila diazab dan disiksa oleh Allah, kesakitannya akan ditanggung oleh semua anggota tubuh kita di atas muka bumi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan pandang kecil dengan persoalan makan